adalah racun putih. Menurut Dr. David Rubin, pakar pemakanan, bahawa gula putih yang diproses bukanlah makanan. Ia sekadar bahan kimia tulen yang diekstrak dari tumbuhan. Malah lebih tulen dari heroin. Bukan heroin cerita Hindustan tu, tapi heroin dadah. Okay. Menurut kajian kesihatan morbidity dan kesihatan kebangsaan 2015, 17.5% penduduk berumur 18 tahun ke atas adalah pengidap diabetes. Tahun 2015, 425 juta orang penduduk dunia disahkan pengidap diabetes. Dan dijangka pada tahun 2030 meningkat seramai 522 juta orang. Menurut kajian Kementerian Kesihatan Malaysia, 3.5 juta rakyat Malaysia adalah pengidap diabetes dan antara negara yang tertinggi di Asia dan di dunia. Bukankah ini satu yang menakutkan? Mungkin saudara-saudari adalah salah seorang atau ibu bapa kita atau adik-beradik kita atau mungkin sahabat rapat kita adalah pengidap diabetes. Tidakkah ini amat membimbangkan kita semua betapa bahayanya gula? Di sini saya akan terangkan betapa bahayanya gula sehingga kebanyakan rakyat Malaysia ramai yang dipotong kakinya akibat diabetes. Mahukah kita melihat semua ni terjadi terutama kepada kaum kerabat terdekat kita? Okey, sekarang saya terangkan dulu definisi gula. Gula adalah sejenis karbohidrat berantai pendek, larut air dan manis yang dihasilkan daripada tebu. Proses pembersihan refining yang menghasilkan gula putih dan menjadi seperti serbuk kristal. Proses pembersihannya sama seperti pemprosesan heroin yang dadah tadi. Gula putih ini juga dipanggil sukros. Sukros terdiri daripada dua jenis iaitu glukos dan fruktos. Glukos dan fruktos asalnya dalam keadaan terikat di dalam gula. Tetapi setelah masuk dalam sistem pemakanan, glukos akan berpisah dengan fruktos. Kedua-duanya akan diserap ke dalam salur darah melalui dinding usus kita. Glukos dalam darah merangsang pankreas untuk mengeluarkan insulin dan 80% diproses di luar hati, liver kita. Manakala fruktos pula 100% proses dalam hati dan tidak digunakan sebagai tenaga. Kadar yang tingginya menjadikan toksin kerana kerja hati, liver, menukarkan fruktos kepada lemak untuk disimpan di dalam badan. Kuantiti lemak yang tinggi akan menyebabkan keradangan, sakit jantung, saluran darah, strok dan sebagainya. Fruktos yang tinggi juga secara automatik merosakkan hati dan menjadikan tidak sensitif kepada insulin. Fruktos menaikkan uric acid dan mengurangkan pembuangan uric acid. Fruktos juga meningkatkan keradangan dalam badan. Inilah yang menjadi penyebab utama sakit jantung, strok dan sebagainya. Fruktos bertindak dengan protein dan lemak tidak tepu lebih daripada glukos H, iaitu advanced glycation end product. Merupakan bahan yang boleh menyebabkan oxidative damage dalam sel dan ini menyumbang keradangan dan punca kepada penyakit kronik. Fruktos dalam usus digunakan dalam flora untuk mengembang biak. Ini menyebabkan pembiakan bakteria yang bahaya. Lebihan fruktos yang panjangan dalam badan menyebabkan ketidakseimbangan metabolisme lemak dan penyimpanan lemak yang berlebihan dalam badan. Fruktos yang tinggi juga menyebabkan ketidakpekaan leptin, iaitu hormon yang mengawal selera makan dan metabolisme mengawal berat badan. Ini yang mengakibatkan obesiti dan sel kanser juga boleh mengembang dan membiak dengan cepat dengan cara menggunakan fruktos sebagai sumber tenaga. Fruktos yang berlebihan juga memberi kesan kepada fungsi otak.
Tahukah saudara-saudari bahawa gula adalah makanan bagi sel kanser? Saya rasa sekarang saudara-saudari telah dapat sedikit sebanyak maklumat tentang bagaimana gula itu dikatakan racun dan pembunuh senyap. Apakah saudara-saudari masih mahu melihat saja semua ini terjadi kepada orang yang kita sayang? Sudah tentu tidak, kan? Jadi, apakah solusi yang sepatutnya kita ambil untuk kita cegah semua ni daripada terjadi kepada keluarga kita, rakan-rakan kita, dan kalau boleh kita mahu bantu semua orang. Oleh itu, marilah kita sama-sama berhijrah dan tukar cara pemakanan manis kita kepada gula gantian. Contohnya madu, gula enau, gula kabung, kurma dan stevia. Tetapi apa yang disarankan oleh Dr. Ju dan Dr. Norman Norawi, Doktor Perubatan Bahagian Nutrisi, adalah stevia. Stevia yang dikenali sebagai pemanis semula jadi oleh masyarakat Brazil dan Paraguay sejak zaman dahulu. Ciri yang paling unik mengenai stevia ini ialah merupakan pemanis semula jadi yang tidak mengandungi fruktos, kalori, lemak, kolesterol gula dan karbohidrat. Ekstrak stevia dikatakan 300 kali lebih manis daripada gula biasa. Ekstrak stevia tidak memerlukan kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia kerana ia bukan ubat atau suplemen, tetapi ia sejenis bahan pemanis yang terletak di bawah Akta Pemakanan. Jadi sudah tentu selamat digunakan dan tahan suhu tinggi. Okey, sekarang saya ingin tanya kepada saudara-saudari semua. Kalau saya syorkan pengambilan stevia yang mudah dan optimum, nak tak? Saya syorkan Stevista keluaran dari syarikat Manhaj yang mempunyai kilang sendiri, syarikat Vista Manhaj yang mempunyai kilang sendiri dan ada R&D sendiri. Kenapa Stevista special? Kerana ia mengandungi beberapa bahan utama iaitu premix stevia, daun Melissa officinalis, aquamin F dan premix vitamin B kompleks. Saudara-saudari cuba bayangkan, terdapat 5 khasiat yang terdapat di dalam daun Melissa officinalis yang harganya mencecah ribuan ringgit sekilo. Di antara khasiatnya ialah 1. Flavonoid, antioksidan, dia boleh mengurangkan risiko penyakit kronik, boleh melindungi otak, quercetin bersifat melindungi sel kanser dan menghalang proses penuaan. Awet muda tu. Okey, yang kedua, asid oleonik digunakan dalam perubatan Cina untuk rawatan gangguan hati. Contoh, hepatitis virus. Yang ketiga, luteolin, antioksidan, anti keradangan, anti kanser, neuroproaktif, melindungi saraf. Yang keempat, tenin, boleh mempercepatkan pembekuan darah, mengurangkan tekanan darah, mengurangkan nitrit serum iaitu lemak, bagus untuk kecantikan kulit. Siapa tak nak kulit cantik, betul tak? Okay. Yang kelima, asid rosmanirik, menghalang proses leukosilasi, contohnya proses pengurangan kekuatan tulang. Ia juga boleh menyebabkan kekakuan arteri, katarak, hilang fungsi saraf yang merupakan komplikasi umum kepada pesakit diabetes. Di sini saya juga nak terangkan tentang kebaikan kalau kita mengambil Stevista. Kita boleh mendapat tenaga yang berpanjangan, membantu mengimbangkan tekanan darah dan menurunkan kadar gula dalam darah, membantu fungsi kognitif, pergerakan berfikir, membantu menenangkan mereka yang mempunyai masalah keresahan, tekanan dan kemurungan, melambatkan proses penuaan, membantu masalah mereka yang sukar untuk tidur, membantu melawas untuk masalah perut dan usus. Saya sendiri telah mengamalkannya. Pertama kali saya menggunakannya, apa yang saya alami ialah melawaskan pembuangan. Selepas tu perut saya rasa ringan dan selesa sangat-sangat. Untuk itu,
Kenapa saudara-saudari nak tunggu lagi? Sebelum kita menjadi seorang yang ketagihan pada gula, apa kata mulai hari ini kita tukar gula kepada Stevista, keluaran Vista Manhaj, dengan harga hanya RM88 sahaja bagi yang bukan ahli dan RM67 bagi ahli. Tetapi kalau nak murah lagi, apa kata saudara-saudari ambil pakej 250 untuk 4 botol. Dan sekarang syarikat ada promosi, beli 4 botol percuma 1 botol. Murah kan? 1 botol Stevista mengandungi 300 titis. Stevista ni sebenarnya, okey, jom saya tunjukkan apa dia yang Stevista yang saya maksudkan tu. Okey, dia boleh dimasukkan dalam beg tangan dan boleh dibawa ke mana-mana saja. Okey. Tengok sini. Stevista ni berwarna pekat, warna perang dan pekat. Okey, ni warna perang dan pekat. 1 titis, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Saya makan. Saya ambil dan saya makan. Biasa kita cuma perlu makan 3 hingga 5 titis dia sehari, di mana untuk 6 titis ni pada permulaan untuk kita memastikan yang optimum tu, jadi saya ambil 6 titis. Dan sipu saya ada aja. Kalau untuk memastikan stevia ni betul-betul asli, letak 6 titis, masuk 6 titis kat mulut, kita akan rasa pahit. Okey, saya tunjuk macam mana. Rasa pahit, tapi lepas tu manis. Inilah stevia yang original. Okay. Sekarang, apa kata jom kita sama-sama buang gula yang ada di rumah dan kita gantikan dengan stevia demi menyelamatkan orang yang kita sayang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk sikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam ucapan Perdana Menteri tau. Dia baca teks tapi dia cuba mengalunkan. Dia cuba mengalunkan apa tu, dia cuba mengalunkan dia punya dialog yang dia baca kan. Tapi okeylah, maknanya bersedia mengumpulkan data untuk dibaca. Macam tu. Tak apa, saya tak nak komen lagi. Saya dah suruh upline di komen dulu, Dr. Jomaya. Sini Dr. Pasal upline lah, bagi upline komen dulu. Sila. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai dah Kak Bai? Okey, bye. Tahniah. Sebabnya berjaya menghadapi ketakutan dan low esteem. Tahu kan low esteem? Saya tak percaya yang aku boleh buat something yang boleh buat hari ni. Tak? Tak dengar dah. Hello? Tak dengar? Okey. Tadi talian tak elok. Oh, okey. Okeylah. Sebenarnya saya yakin Bai boleh buat. Cuma nak bagi Bai berani tu, jenuh jugalah kaunseling kan Bai? Oi, ada sesi kaunseling ya. Aduh.
PTG mesti ada mentornya. Okey. Secara keseluruhan info maklumat saya rasa cukup. Dia punya sebutan tu, Okey, betul ni. dengar ke? Dengar. Sebutan setengah-setengah istilah tu, kalau tak pasti, jangan sebut lama sangat lah. Macam kalau sebab kita tak tahu pendengar ni siapa kan. Kalau dekat online, mungkin ada cikgu sains ke yang dengar kan. Mungkin siapa-siapa lah yang faham benda tu apa. So kalau kita silap sebut, dia akan ada impact negatif sikit lah. Lebih selamat kalau kita tak pasti, kita tulis kat kertas apa-apa ke macam flip chart tu, sambil cakap tu kita rujuk dekat tulisan tu. I think tu cara selamat lah. Macam contoh lah, saya terpaksa pinpoint tapi banyak malu tau, benda ni fact. Kalau saya cakap bahasa Arab pun saya kena kabut kan. Dia macam tu lah, benda kita tak biasa sebut, kita kena hati-hati sikit. Macam contohnya metabolisme, jangan sebut balik pula something pelik kan. Betul. Banyaklah macam glikolasi tu. Sebab perkataan Melayu ni dia translate daripada English. Kalau English glycolation orang faham. Kalau glikolasi ni kalau silap sebut dia bunyi lain. So hati-hatilah bab tu. And then kalau saya tak pasti apa yang sesuai, yang paling sesuai. Tapi kalau kita nak lagi selamat, tak payah go detail sangat about proses saintifik. Kita cuma highlight dia punya kesimpulannya. Pasal apa obesity ni bukan disebabkan oleh makan banyak dan makan lemak saja. Banyak orang tak tahu gula punca utama kan. So kita highlight yang tu. Dia punya detail tu depends lah. Kalau kita dah banyak kali sebut, orang dengar pun faham, orang tak komen apa-apa, maknanya betul. Macam tu ya. Sebab kita buat online, benda tu recorded. Betul tak Tuan Amrus? Betul. So orang akan repeat dengar kan. So careful lah. Saya rasa okey. Penerimaan tu okey. Itu saya bagi Amrus lah. Saya cuma sentuh tentang fakta, impact, info tentang kesedaran kita bahaya gula, apa yang perlu buat lepas tu, macam mana nak dapat benda tu cantik. I like dapat. Saya suka bab yang Stivista tu dengan cara demo, dengan cara itu. You all punya part macam tu. Kalau suruh saya cakap, saya tak boleh buat tu. sebab nanti dia jadi lain kan. So insyaAllah lah, keseluruhannya saya bagi berapa Jujurnya Tak dengar. Apa dia? Jujurnya bukan sebab downline lah. Bukan sebab downline. Saya bagi 8. 8. Okey. Terima kasih Dr. Jamaiah atas komen tu. Okey, tak apa. So now saya Kak Latifah komen sikit. Kakak tu tadi upline ni adik lah komen kakak. Komen lah, tak apa, tak gaduh je. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Saya ni bukanlah orang yang pandai sangat. Kakak tu lagi otai. Bodek dulu. Tapi untuk yang komen ni rasanya bolehlah. Tak tahu nak cakap apa sebab kakak kan. Dia nak komen. Tak boleh nak komen. Tak berani nak komen. Kakak berangkap upline. Ingat senang ke nak komen? Nanti dah apa? Apa tak tolong dia.
Tak apa, kongsi je. Untuk yang saya rasa kita boleh dapat memahami lah apa yang disebut tu. Dari segi fakta, dari segi ni. Lepas tu siap lagi buat demo. Maknanya kita boleh faham. Bagi sejujurnya lah, bagi saya cantik dan menepati. Cuma saya bukanlah komen yang terbaik. Nak bagi berapa bintang tu? Kakak tu, upline dan kakak tu. Bagi Ha. saya bagi 8 lah. 8 juga. Oh. Wow, 8 tu. Okey. Bonda Okey. Siti Mariam. Tak dengar. Bonda Siti Ya. Mariam. Assalamualaikum. Selamat Salam. malam. Hai, tahniah. Tahniah doktor. Lama tak jumpa. Okey. Malam ini Bonda berucap tahniah pada Kak Bai kerana berani. Kak Bai beranikan diri. Kak Bai dah yakin. Tahniah Kak Bai. Terima kasih. Okey. Semua dah okey. Penyampaian pun okey. Kata cuma sikit lagi nak tarik tayar bertarikan tu. Sikit lagi. Semuanya okey lah. Biasalah permulaan kan. Kira alhamdulillah lah. Malam ni Kak Mai berjaya melepasi. Alah, Bonda bagi 7. 7 untuk Kak Mai. Asal tinggi-tinggi sangat ni kalau begini. Tanya. Okay, terima kasih. Okey. Kak Nisa. Komen Kak Nisa, komen. Ada. Saya tak atas sebab tapi dia sebab dia berani dia ucap apa. Kalau saya tahu tak boleh buat tu. Okey. Isi dia padat. Padat lah dia ayat tukar. Padat dia cakap tu penyampaian dia bagus, jelas dan padat. Oh, Kalau saya bagi 7 bintang. 7 bintang. Tak ada 5 ke Fazli? Terima kasih. Okey, Abang Rosni, sila berikan komen anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah kerana telah berjaya memberanikan diri untuk memberikan yang terbaik. Lain tak ada. Memang percubaan pertama ni saya ingat saya sendiri pun dah lalui kan. Saya dapat rasakan lah apa yang bermain dalam minda kan masa nak menyampaikan tu. Jadi percubaan pertama ni saya ingat kita samalah, saya pun rasa macam tu lah. Jadi penyampaian kali pertama ni memang seperti yang saya pun akui feedback daripada penyampaian saya semalam tu, kesan kepada pendengar memang agak lemah lah kesan dia. Sebab macam kita dah baca, kita dah lalui seminar, jadi kita tahu fakta-fakta tu. Tapi pada orang luar yang mungkin kali pertama dengar ni agaknya dia tak faham kot. Sama lah macam saya sampaikan semalam. Kali pertama kalau tanpa ada tonasi dia, tanpa ada roh dia tu, semangat dia tu, kalau tak ada tu orang tak dapat kita nak tangkap perhatian dia. Jadi mungkin kalau kita dapat buat lagi secara berterusan, kita boleh perbaiki lagi tonasi tu dan tambah semangat kat situ. Jadi itu mungkin dapat tariklah perhatian pendengar. InsyaAllah. Sama kita okey, insyaAllah okey. Fakta semua ada, kita faham. Jadi saya ingat
Itulah yang saya boleh sampaikan, saya kongsi bersama ni. Abang Aizat. Terima kasih. Abang Rosli dia tak ada markahnya. Dia takkan bagi. Okey, Cikgu Julia. Assalamualaikum. Silakan cikgu. Komen. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Uh, Saya penyampaian baik. Cuma dia kena tekankan lagi mengapa gula tu kita tak patut ambil. Lebihkan tentang cerita tentang gula. Kemudian baru kita mengapa kita perlu ambil stevia. Sebab macam yang saya duk dengar Dr. Norman, dia banyak cerita tentang keburukan gula lah. Lepas tu dia sebut cakap kata kita ambil ambil stevia. Stevia ni sebagai salah satu langkah untuk menghindarkan diri daripada mengambil gula secara berterusan. Sebab gula putih ni, selain daripada gula putih, kita boleh ambil gula-gula lain yang terdapat dalam nasi, dalam apa. Jadi dia kata utamanya bagi orang diabetes ni, dia suruh banyakkan lemak untuk menggantikan gula. Dan lepas tu dia suruh ambil stevia supaya kita tak bergantung kepada gula dunia baru sekarang. Itu je. Ada markah tak bagi? Tak ada markah. Tak ada markah. Bagi markah lah. Ada berapa bintang nak bagi? Persembahan tu okey. Sebab tu okey lah. Okey. Terima kasih cikgu. Ya, sama. Cikgu tu bagi pandangan macam tu lah fakta dia. Pakar ada ni kan. Kak Rosmini. Assalamualaikum. Minta komen boleh? Orang kita ni tak tahu. tak lama dah tu cikgu. Okey, Kak Rosmini sila. Assalamualaikum warahmatullahi. Pada pendapat Kak Ruth sama macam baru Encik Rosli malam tadi semalam Ya. tapi Putus-putus Kak. yang line tak okey lah. Tak berapa clear. Line tak okey, tak dengar. Kopi lama-lama pula. Kalau seperti boleh dengar? Dia putus-putus. Okey, tak apa. Terima kasih banyak Kak Rosmini. Line putus-putus. Tak berapa dapat dengar agak lebih jelas. InsyaAllah. Tak apa. So, kita nak dengar komen. Terima kasih Kak Rosmini. Tuan Nur Fazli lah. Ini conclusion dia. Kak Sofi ada tapi dia masuk lewat. Dia tak boleh nak komen. Kita bagi last lah ni pada Tuan Nur Fazli kita. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama, tahniah saya ucapkan pada Kak Bai kerana berjaya menggunakan ruang dan masa disediakan. Bagi saya, Kak Bai sebenarnya perlukan latihan saja, itu je. Perlu latihan bercakap, terutamanya yalah, maksudnya kita nak balas kat Facebook lepas ni, kita kena bercakap bersendirian dahulu ke, bercakap dengan pasangan kita ke. Kak Bai boleh bercakap. Sebab Kak Bai bercakap, sebutir-sebutir tu dah ada. Nas tu dah ada. Cuma mula-mula saya memang tengok hebat Kak Bai ni, cakap macam tak tengok teks tau. Dan last saya nampak helai kertas tu berpusing. Spoil. Macam mula-mula saya tengok hebat, memang hebat. Kak Bai mula-mula memang hebat. Kalau
Dari mula sampai akhir saya bagi 9 markah kalau berterusan lah. Alangnya dah nampak buka kertas jadi sebutan-butan tu dah semua orang boleh baca. Tapi dalam kita boleh sebutan pun ada juga sebutan yang doktor cakap tak betul kan. Itu pun kita kena perbaiki. Kan, itu pun kena perbaiki. Tapi maksud saya, itulah sebabnya kita pertama kali cakap mesti ada kelemahan dan biasanya bila nak perfect seperti mana si cakap buat berulang kali sampailah kita boleh memastikan diri. Kalau kita nak dapat 100% terbaik pun kita boleh menguasai sekurang-kurangnya 70% cakap kita dah boleh tagih orang, itu pun dah cukup bagus. Alhamdulillah. Jadi saya ucapkan dekat baik, teruskan usaha kita untuk mampu untuk bercakap dengan ramai. Sebab apa? Selepas ini bukan selepas kita mengharungi PKP ni, mungkin selepas ni dah tak ada dah, kita pun akan buat meeting secara offline. Kita mungkin meeting dalam dewan ke dalam bilik. Pastinya adalah antara leader yang akan ke depan. Betul, setuju atau tidak ni? Setuju kan? Kita yang ke depan, kita jangan sia-siakan apa yang kita belajar kat online ni, kita kena teruskan, kena bercakap di online. Tapi pada masa yang sama kita kena ingat kita akan ada group dan kita orang yang depan. Jadi memang tak sia-sia kita selama 2 bulan lebih ni kita belajar di platform online ni. Kita bagi saya banyak hikmah dan rahmat yang kita dapat. Jadi saya anggap apa yang Kak Bai ceritakan tadi tu memang sampai. Fakta memang cukup dan saya sangat yakin Kak Bai dah melihat video pun banyak video kan. Jadi banyak fine point kat situ yang dia boleh sampaikan. Cumanya saya sebenarnya dalam nak promote produk ni untuk kali pertama, saya tak berapa setuju kalau kita menceritakan harga ahli. Saya tak setuju. Sebab bagi saya kita cerita RM88 cukup. Sebab kita tak tahu, kita sekarang ni kalangan kita faham lah. Maksudnya orang yang kita baru nak promote ni, kalau kita mencerita dua benda yang berbeza dalam satu masa, mereka akan menilai, oh harga macam ni, diorang pun jual macam ni, lepas tu bagi diskaun sampai macam ni. Diorang mungkin menilai produk kita ni terlampau, harga tu macam terlalu jauh ke apa. Bukan maksudnya benda tapi maksud saya kita bagi satu harga RM88 dan seterusnya jika anda berminat boleh PM saya. Mungkin tuan-tuan boleh dapat 10%, 10% less, mungkin 20%, mungkin 30%. Oh, boleh dia tengok macam tu, dia kata, uish, ni harga berapa ni? Jadi diorang akan PM kita. Dia akan bertanya dari kita kena cerita, baru kita cerita yang sebenarnya tuan boleh gunakan dahulu. Dan bila tuan selesa dan tuan berminat untuk berterusan, baru kita cerita package yang sepatutnya. Sebab apa? Kalau kita cerita terus package 250, dia jadi kontra di situ. 188, yang lagi satu RM62.50. Tak tahu lah, itu pendapat saya lah. Saya memang takkan cerita kesemuanya sampai habis. Kita nak bagi supaya kita punya prospek ataupun kita punya bakal pelanggan kita, sebab kita kena faham dalam kita buat bisnes ni, kita bukan semata-mata bina network. Kita mungkin ada sebagaimana saya pernah belajar dalam kelas multi level sebelum ni dengan guru sipu-sipu dahulu, kita kena faham dalam multi level ni kita akan ada dua atau tiga golongan. Yang pertama ni golongan pertama ni golongan yang maksud dia beli barang, dia tak ada cerita harga ahli. Dan kita cerita tu memang tak baik lah. Kita jual harga tu 88, dia bayarlah 88. Ataupun kita bagi dia minta diskaun, kita bagi katakan 85. Contoh, situ kita ada kita macam tawar-menawar. Okey, dan itu maknanya mereka ni kalau kita pasal ahli, dia terus reject, dia memang tak berminat. Okey, ini golongan pertama yang maksudnya kita boleh jadikan dia orang ni regular customer kita. Keduanya, mereka yang berminat nak jadi ahli. Bila minat jadi ahli, okey, barulah kita cerita kelebihan dia. Dan yang minat jadi ahli ni pun, ahli kita ni pun, tak semestinya mereka yang berterusan. Kadang-kadang bulan ni diorang beli, bulan kedua tak beli, bulan ketiga diorang beli balik. Kadang-kadang diorang maintain, kadang-kadang diorang tak maintain. Kan? Dan yang paling bagus kita nak yang golongan ketiga ni. Kita nak ahli yang jenis konsisten beli melebihi 100 BV setiap bulan. Itu yang kita nak lah. Jadi saya bagi pendapat je lah, bukan maksudnya pendapat saya ni betul. Tapi maksud saya kalau kita nak present di kalangan maksud selepas dipakai kaedah online ni, pastinya ramai yang akan melihat kita cerita benda tu
satu benda dulu. Harga 8888 lah. Kan? Jadi saya ucapkan sekali lagi tahniah kepada Kak Bai. Kak Bai boleh bercakap, memang boleh bercakap, tak ada masalah. Sebutan pun jelas, tak ada masalah. Cuma tadi kalau Kak Bai lagi cantik, dah baca skrip kan, bahan-bahan kan, dah cerita lah ni, letak kertas, tu kat anda, bulan ni bayar atau tidak? Adakah patut kita terus bagi gula kepada ahli-ahli konkret kita? Apa itu nasi yang bagi takut lah kan. Ibaratnya macam tu lah. Kalau kita contoh, kalau kita buat talk selepas ni, kita tak berapa ingat fakta, boleh je kita baca kertas tu. Tapi maksudnya bila dah baca tu, kita tinggalkan kertas tu di bawah, kita buatlah video sepatutnya, keadaan takut ke, kurang-kurang dia bolehlah menarik audiens di luar sana untuk sama-sama kita sampaikan kelebihan Stevie Star dalam Mr. Manhaj. Setakat itu saja. Saya bagi Kak Bai 6H. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Azman, nampak dinding pula dah seorang lagi Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum. Ada Ustaz? Buka video Ustaz. Assalamualaikum. Komen sikit Ustaz. Boleh dengar tak Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagi komen sikit Ustaz. Boleh dengar? Boleh. Komen sikit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, isi tadi saya rasa okey, cantik. Cuma dan ada kelainan pada yang sebelum ni lah. Ada Ustaz? Ada Ustaz? Hello. Ya Ustaz. Ya, dengar. Ya. Teruskan. Okey, itu ajalah saya nak komen. Itu je. macam terputus. Macam terputus Ustaz. Okey, tak apa. Terima kasih banyak Ustaz. Baik, semua sekali terima kasih banyak dan alhamdulillah malam ni kita ada sekitar 11 peserta pelajar kita dalam malam ni dan alhamdulillah yang pertamanya Kak Bai ni sebenarnya dia ada potensi tetapi dia telah membunuh potensi itu. Dia ada potensi tapi dia yang bunuh potensi dia. Kak Bai ni dia tengok dia je senyum dia kan, dia punya happy go lucky dia, itulah aura dia. Tapi bila dia pegang kertas dah hilang semua aura, seri, penarik semua tak ada dah. Pasal dia pegang kertas. Kan? Jadi bila pegang kertas automatik dalam pengucapan awam 50% keyakinan diri lenyap. Sebab pegang kertas. Pasal apa? Sebenarnya kita ni, minda kita ni dia okey. Pernah tak kita rasa macam tension, resah, gelisah tapi akhirnya menyebabkan kita rasa susah nak bernafas. Kita ada masalah. Kemudian kita jadi macam kalau orang Kelantan kata sumbak. Dia orang Kedah kata apa? Aku orang Kedah tanya pula lah. Jadi dia sebenarnya minda kita ni sebenarnya dia bukan cerdik. Dia kopi saja apa ukiran di jiwa. Minda kita ni dia kopi ukiran jiwa kita. Kalau ukiran jiwa kita itu takut, maka dia akan jadi lebih takut dan menakutkan kita. Tu punya cerita dia tu. Sebab apa? Kak Bai ni orang kata hari malam ketiga, masa saya kata malam ketiga tu, sebelum Tuan Fazli kita bercakap,
semalam sebelum tu pun dia dah nervous dah. Sebab Kak Bai ni dia nak buat yang terbaik. Kak Bai nak buat yang terbaik. Dia nak berikan yang terbaik. Itulah attitude dia. Attitude dia tu kalau boleh dia nak jadi perfect. Tapi bila dia nak jadi perfect, dia pegang kertas, maka percakapan dia itu tidak ada penghayatan. Tak ada jiwa. Dialog yang dia ucapkan hanya alunan suara tetapi tidak ada jiwa. Dia adalah alunan suara dia sikit tapi tak ada jiwa. So bila tak ada jiwa, dia tak boleh transfer perasaan. Dia nak cerita, nanti saya akan ajar anda tentang gelombang. Anda boleh transfer gelombang anda, dia macam astro. Saya tak tahu doktor pernah ikut kelas saya tentang gelombang ni. Lama dah ni cerita ni. Tak pernah minda kita ni, kita boleh hantar gelombang pada prospek kita. Kita boleh hantar frekuensi gelombang pada prospek kita. Yang orang duk sebut aura tu. Gelombang frekuensi kita ni, kalau kita sedih, kita bercakap tu macam seronok, macam happy pun, tapi orang rasa sedih. Orang jadi mood sedih. Dia bergantung kepada ni, minda kita. Kita deliver, dia punya transfer gelombang tu, dia akan, walaupun kita bercakap, tapi gelombang tu tak sama dengan apa yang kita cakap. Dia rasa apa yang ada rasa dalam minda. Sebab itu kalau saya tengah bad mood, saya tak akan jumpa prospek, saya tak akan buat public speaking, saya tak akan ceramah. Sebab dia akan menyebabkan satu dewan akan rasa saya punya tak seronok tu. Tu macam tu. Okay. So nak ceritanya apa? Nak ceritanya bila Kak Bai tak pegang kertas, maknanya Kak Bai tak ada pilihan. Kata guru saya, sebaik-baik pilihan adalah apabila kita tidak ada pilihan. So bila tak ada kertas, Kak Bai tak ada pilihan. Satu je pilihan untuk menyelamatkan Kak Bai adalah pemahaman Kak Bai tentang bahaya gula. Sejauh mana Kak Bai faham bahawa bahaya gula itu bahaya. Dengan gaya bahasa Kak Bai sendiri. Yang banyak itu Kak baca-baca tu PowerPoint aku tu. Boleh tahu dah kan. Jadi Kak Bai tak kok mana-mana pun, Kak Bai pergi mana pun, kalau macam tu, Kak Bai tak boleh deliver. Kak Bai tak boleh deliver sebab Kak Bai baca. Apa yang orang lain tulis, Kak Bai hanya copy je. Apa yang Kak Bai perlu lakukan adalah sampaikan apa yang Kak Bai faham tentang bahaya gula. Tanpa perlu menggunakan perkataan saintifik. Tak perlu guna langsung pun. Sebenarnya tak perlu guna langsung pun. Contoh, kita nak cerita tentang bahaya gula. Kita hanya perlu quote Dr. Norman Awad Narawi dalam buku dia. Dia kata gula ni sebenarnya bila rupa-rupa je, cerita very simple, bahasa mudah. Gula ni apabila masuk dalam badan, kan, dia akan masuk melalui pintu-pintu sel, dan bila penuh, pintu sel tu akan tutup. Masalahnya akan berlaku insulin resistant atau rintangan insulin, di mana insulin keluar dan dia boleh membentuk keradangan sebab gula tak masuk dalam sel. Hanya dalam sel saja gula tu boleh tukar jadi tenaga. So bila dia masuk dalam darah, dia pergi dekat saluran darah, dia menyebabkan saluran tu jadi sempit, keras dan sebagainya. Dia pergi dekat sendi, lutut dan sebagainya, jadi gout. Dia pergi dekat saraf otak, dia boleh menyebabkan berlakunya stroke. Kalau dia pergi pada sel kanser yang memang dah ada dalam tubuh, cuma sama ada aktif atau tidak, kan? Apa yang berlaku adalah kenapa dia bunyi 2 kali ni? Okey, boleh dengar Jadi
Maknanya benda simple nak cerita je, nak cerita mudah je. Gula ni bila dia akan masuk dalam dinding sel, dalam sel, dan sel tu bila dah penuh dia tutup. Bila penuh tutup, dia tak boleh masuk. Dia tak masuk dalam darah. Bila dia masuk dalam darah, gula masuk dalam darah. Jadi toksin, kita cerita simple-simple. Lepas tu masalahnya dia akan juga pergi pada sel kanser. Itu jadi makanan kegemaran sel kanser. Kan? Dan yang lebih tragis lagi, gula tu akan pergi pada sel lemak yang akan membentuk obesiti, yang akan berlaku kolesterol. Gula pergi kepada pundi hempedu, dia boleh membentuk batu karang. Nampak tak? Dia rasa lain tak dia bila dengar macam tu? Wih, iyalah. Rasa lain tak bila kita sampai macam tu tanpa memerlukan terlalu saintifik? Yang kedua, nak bagi orang takut. Awak tahu tak, dalam buku Bersatu Tanpa Bilang, kita quote, kita jangan sebut kita tahu. Kita sebut macam cerita Dr. Norman. Sebut perkataan Dr. Norman, saya dengar dalam video dia, Allahu Akbar. Dr. Norman ni penulis buku Gula Adalah Racun. Kalau ada buku tu lagi baguslah, kan? Kat mana buku aku tu? Gula Adalah Racun. Jadi cerita pula pasal buku Bersatu Tanpa Bidang. Dekat kedai popular, kedai buku popular tu kan, ada je buku cap tu. Gula Adalah Racun tu adalah buku yang memang sentiasa ada lah. Ambil lah buku tu. Awak tahu tak ni? Buku ni, dalam buku ni tengok, ditunjuk jelas gula daripada tebu warna perang, dia guna bahan kimia, dia jadi warna putih. Dan apa yang kita makan tu adalah bahan kimia yang boleh memudaratkan kesihatan. Dalam buku ni kata proses nak buat gula sama macam nak proses nak buat dadah. Sebab tu kita ni pedaging dadah. Lagi teruk daripada pedaging dadah. Pedaging dadah tak ada je mati kena potong kaki. Pernah tengok pedaging dadah mati pun kena potong kaki? Tak ada. Tapi pedaging gula sebelum mati kaki kena potong. Sampai dah habis, sampai ke paha potong. Betul tak? Ada rasa? Ada rasa? Itu contohnya. Jadi cuba explore lagi poin-poin tu tanpa memerlukan pendekatan yang saintifik. Kan? Bila cerita lagi bahaya gula gini. Last sekali ada yang keempat adalah kita ni adalah penagih. Sebut tentang penagih. Penagih ke? Iya. Cuba tengok orang yang suka makan gula, bila stop gula, nak hilang ketagihan, ambil masa 14 hari puasa gula. Dalam masa 14 hari itu akan berlaku gejala ketagihan seperti badan rasa menggeletar, rasa tak selesa, mood tak elok. Itu kan macam simptom orang penagih dadah. Simptom penagih gula sama dengan simptom penagih dadah. Sebab proses nak buat tu pun menggunakan kimia macam proses nak buat dadah. Dan pakar pemakanan mengatakan bahawa gula ni, ketagihan pada gula 8 kali ganda lagi teruk daripada morfin. 6 kali ganda lagi teruk daripada kokain. Nak hilang ketagihan gula, simple je. Puasa gula 14 hari. Hari yang ke-15 kita akan rasa macam tak ada gula pun tak apa. Dalam proses untuk nak puasa tu, kalau kita ketagih, itu yang guna stevia tu. Sebab stevia ni manis. Boleh lepas rindu kepada manis. Rindu kepada kemanisan. Banyak lagi yang kita boleh cerita tentang gula. Gula ni akan menyebabkan dia merangsang selera nak makan. Gula boleh menyebabkan kita terangsang nak makan lagi. Itu masalah dia pada sifat gula ni. Sebab tu orang yang banyak makan gula, makan kuat. Itu cerita dia. Dan gula yang berlebihan akan menyebabkan berlaku lebihan pengeluaran insulin, yang mana insulin ini juga adalah ejen keradangan pada sistem saraf dan sel. Cerita macam tu, baru orang, oh ya, macam tu lah. Nak ke? Baru tekankan, nak ke? Ikut perangkaan Kementerian Kesihatan Malaysia pada sekarang ini ada 3.9 juta rakyat Malaysia mengidap diabetes. Tapi 5 tahun dari sekarang, daripada sekarang sehingga tahun 2025, akan ada 7 juta rakyat Malaysia mengidap diabetes. Nak ke kau juga sebahagian daripada 7 juta tu? Nak ke mak kau jadi macam tu? Nak ke? Tak nak lah. Tak nak, maka kau kena bawa perubahan ini. Jadi hero, jadi superhero. Selamatkan mereka. Dengan cara apa? Cerita tentang bahaya gula dan bagilah pilihan. Kita suruh stop gula. Mana dia orang boleh stop gula?
melainkan bagi pilihan. Maka kita bagilah pilihan stevia. Pasal apa? Doktor-doktor dah cerita dah tentang kelebihan stevia sebagai pengganti gula. Betul? Lepas tu barulah masuk tentang apa ni, kelebihan Stevista. Jadi maknanya, kalau itu maksud saya, kalau faham, poin-poin itu akan keluar sendiri. Sebab daripada apa yang faham itulah akan mewujudkan dalam diri kita awareness atau kesedaran. Tanpa kesedaran, kita tak akan boleh bagi satu speech untuk sedarkan orang, sebab kita pun tak cukup sedar lagi. Serius, betul tak? Kita tak cukup sedar lagi. Kita sedar apabila kita baca dan kita faham dengan video. Saya ni banyak sedar sebab saya dah ikut saya ikut Dr. Norman. Saya pergi live talk dia. Dan sekarang dia dah buat live talk dia dekat klinik dia sendiri dekat Shah Alam. Percuma je. Dan dia pun dah bijak dah buat video cantik-cantik apa semua. Sebab dia betul-betul fight untuk benci gula. Dia betul-betul fight. Dan sampai saat ini tak pernah ada satu kilang gula bersama dia. Sebab dia memberikan fakta. Dan tak perlu kita menggunakan perkataan-perkataan yang dahsyat-dahsyat pun. Tak perlu baca pun. Baik yang saya suruh baca dan dengar video untuk simpan dalam jiwa, timbul kesedaran. Kan? Bila sesuatu yang boleh trigger minda kita adalah sesuatu yang point yang kita jumpa yang menyebabkan kita amat terasa tertusuk di kalbu. Wow, cantik. Benda yang tertusuk di kalbu inilah yang akan menyebabkan kita senang ingat. Betul tak? Kita masih ingat kan siapa yang pernah melukakan hati kita kan? Kita pun ingat kan kata-kata dia yang melukakan hati kita kan? Walaupun dah 15 tahun dah. Pernah kan? Ay, pernah. Mesti ada bini sebelah tu. Dan kita takkan pernah lupa word by word yang dia kata kat kita. Perlu ke kita hafal? Tak mungkin kita hafal. Pasal apa? Benda tu tertanam dalam tusukan kata-kata. Jadi kalau kita, selagi kita tak boleh deliver perasaan takut tentang gula itu pada diri kita, maka kita tidak boleh sampaikan poin itu kepada orang lain. Betul tak? So tak perlu hafal. Jangan hafal. Sorry. Tak perlu hafal dan tak perlu baca. Baca, lepas tu cari poin yang macam tengok tak saya tunjukkan slide yang gambar gula tebu warna perang yang saya sedut daripada gula adalah racun kan? Dan ada tulisan sulfur dioksida. Tahu tak sulfur tu apa? Apa sulfur tu? Doktor tengok cerita sikit, doktor tahu tak doktor tentang apa tu sulfur? Mikrofon doktor. Okay, dengar. Dengarlah. Sulfur ni salah satu daripada logam, kita panggil logam berat lah. Logam tu dia dah membayangkan benda tu bahaya. Kalau diproses dalam badan, diproses dalam makanan tu dia masih jadi kimia lagi, bahan kimia. Dan boleh memudaratkan sel dalam badan kita. Ya. Bayangkan satu hari 60 sudu kita letak sulfur. Bayangkan 60 sudu sulfur dalam badan. Agak-agak jadi apa badan kita tu? Kalau doktor sebut logam, saya bayangkan bengkel orang simpan besi buruk yang India tu. Bersih ke kotor? Kotor masuk dalam badan jadi macam mana? Ya Allah. Boleh dapat tak? Boleh feel tak tu? Allahu Akbar. Inilah yang poin-poin penghayatan Kak Bai. Semualah, bukan Kak Bai je. Sebenarnya setiap poin yang kita cerita ni adalah untuk semua orang. Jadi kita kena hayati dulu, rasa kesedaran dulu. Jadi kalau tak boleh nak sampai, maknanya kita tak boleh masuk dalam kepala.
kita tak boleh ingat. Kenapa tak boleh ingat? Tak cukup tertusuk di kalbu. Cari point yang boleh tusuk di kalbumu, Kak Bai. Selagi tak jumpa point tu, selagi tu Kak Bai tak boleh transfer feeling tu kepada prospek. Yang kita bercakap ni, yang tiap-tiap malam kita sharing dan buat apa praktikal ni, sebab kita nak ada feel tu. Mana? Jadi kesedaran tentang bahaya gula tu kita dulu kena rasa. Boleh? Jadi saya kan, macam mana saya boleh rasa tertusuk? Saya ulang video Dr. Norman. Saya ulang banyak kali video Dr. Norman, video Dr. Ju, video Dr. Zaidul. Tapi yang paling terasa tu Dr. Norman dengan Dr. Ju lah. Dua orang ni memang betul-betul buat saya benci gula. Kadang-kadang tergoda juga kan gula kan, sebab tengok cucuk sedap, banding baik kan. Tapi kita dapat kawal lah supaya kita tak berlebihan macam dulu. Dulu ya Allah sedih, kalau tak manis tak boleh. Tapi benda tu tanam dalam minda. Saya ulang dengar. Tak boleh baca sekali, dengar video tu sekali tak boleh. Walaupun kita dah pernah dengar video-video tu, ulang dengar. Daripada situlah baru kita boleh tanam dalam jiwa. Lepas tu baru kita boleh deliver. Boleh Kak Bai? Okey. Okey. Jadi semua pun sama juga. Kena fahami bahaya gula ni. Nak bagi penerangan CCTV ni tak perlu feeling sangat. Just fakta je bagi. Nak cerita pasal Stevie Star pun fakta je. Kan? Untuk nak repair balik kerosakan dalam badan. Untuk ganti gula. Kan? Jadi itu yang ni. Sebab tu saya tadi pun berkenaan dengan method of marketing, flow marketing. Saya nak sentuh sikit. Sebenarnya dalam multi level, bolehkah saya cakap lebih kurang 5 minit ke 10 minit macam tu? Kita dah melebihi masa dah ni sebenarnya. Okey. Dalam multi level, terutama yang berkaitan dengan produk, kita kena faham, kita kena pegang prinsip 5M. Ini dah berpuluh tahun dah tunggu MLM cerita. Dan prinsip asas 5M itu adalah yang pertama, mengguna. Apabila kita nak rukun MLM, bukan prinsip, rukun MLM itu ada 5. Yang pertama, mengguna. Kita kena guna sendiri produk tu. Kita kena ada keyakinan sendiri dengan produk tu. Macam Tuan Fazli, dia bukan je tengok sangat tentang apa ni, dia tengok produk je. Dia guna produk, dia rasa sedap, dia kopi dia rasa okey, terapi manhaj pun dia bagi kat isteri dia pun rasa okey. Itu yang nampak, dia baru dapat feel. Itu yang feel jiwa. Itu yang tertusuk di kalbu dia. Saya percaya yang menyebabkan tertusuk di kalbu tu adalah kerana isteri dia, bukan dia. Seriously, tahu sebab mestilah sayang bini kan. Jadi bila sayang bini, sang suami macam saya ni, macam Fazli ni, kami ni sayang bini sebenarnya. Jadi bila bini sakit, asyik-asyik sakit, jiwa kami ni berberontak. Jiwa tak senang. Kalau boleh nak cari penawar terbaik di dunia. Sebab itulah dia kontak Puan Zalawati. Walaupun dalam industri yang sama, dia tak kenal Zalawati. Saya dia kenal. Tapi yang rajin masuk ke Facebook waktu tu adalah Zalawati. Dia kontak Zalawati, orang yang dia tak kenal, sebab bercerita tentang terapi manhaj. Zalawati post macam-macam dalam tu. Itu yang dia kontak. Pasal apa? Bukan pasal dia sakit kepala. Isteri dia. Sebab apa? Tiap-tiap malam kawan kena urut kepala isteri. Tak ke rasa sedih? Kau wanita kena faham. Lelaki macam kami ni spesies hampir pupus. Tak gitu Abang Rosdi? Yang ambil berat tentang kesihatan isteri. Tak serius ni. Saya Alhamdulillah. Yang faham lah. Okey. Jadi apabila dia guna, isteri guna, dan dari situ ada kesan, isteri dah rasa macam ringan, dan isteri dia pun macam happy dah, sakit yang penderitaan itu jadi okey. Tak? Kalau betul tak? Sebelum ni kan makan ubat tahan sakit ke apa ke, betul tak Pak Tadi?
Dia migraine kuat. Migraine kuat. Lepas tu dia guna produk ada kesan. Dia rasa ringan. Sang suami mestilah gembira. Maka itulah dia mengambil keputusan untuk menggembirakan lebih ramai orang. Tu cerita dia. Dari situ maksudnya. Faham tak? Jadi itu sebab penting kita guna. Jangan jual dulu. Jual dulu tak ada feel. Tak best. Tu satu. Panjang ni cerita ni kalau ni. Yang keduanya, step keduanya adalah menjual. Ini kena faham menjual. Sebab tu di dalam plan kita, jual dulu. Baru dapat peringkat awal fasa 1, active income kan. Active income ni satu pendapatan bila kita buat baru dapat duit. Buat baru dapat duit. Passive income adalah pendapatan yang kita dah tak buat pun, relax je tapi dapat duit. Macam saya, contoh, tak buat pun duit masuk. Semalam berapa tak banyak tapi alhamdulillah lah minggu ni pun income 4 angka juga, duduk rumah minggu ni. Yang closing pagi tadi tu 4 angka juga, alhamdulillah. Tapi duduk rumah apa bukan tahu aku pakai plan card pun. Duduk rumah Dulu punya teruk buat kerja, pergi sana sini, tidur tepi jalan. Parking depan pokok, jaga-jaga menjerit, tengok pokok, ingatkan tengah bawa kereta. Dah lupa bila aku parking kereta. Ingat senang ke buat multi level? Saya Sampai tolak. apa dia, doktor? Sampai tolak kereta. Saya pernah traffic light pukul 2 pagi, seorang-seorang driving, traffic light tu hijau je. Kaki tak tekan brake. Apa jadi kalau kaki dah tak tekan minyak? Apa jadi? Aku tidur lah. Nasib baik tak ada kereta belakang. Pusing kiri ada rumah. Pusing depan traffic light. Apa aku buat ni? Kaki dah tak tekan pedal minyak. Bukan senang. Sekarang duduk rumah je. Tak teruk pun. Paling-paling seminggu 2 kali pergi office. Sembang-sembang. Esok tengah hari makan tengah hari dengan CEO. Bincang-bincang. Hala tuju nak buat roadshow ke seluruh Malaysia. Apa ni? Tu je lah. Tapi sebenarnya isteri saya pun risau dah ni nak kena outstation. Seriously. Kata buat online, buat apa nak pergi lagi? Nampak tak? Kasih sayang tu makin menebal semula. Sebab asyik duduk rumah. Ya main-main. Bila duduk rumah ada masa tau nak urut mini. Tangan saya serius tak bagi tahu. Syoknya buat MLM online ni. Dulu tak ada je masa nak urut mini. Sekarang dia kata, bang nak buka spa pula ke? Bini saya kata nak buka spa pula ke? Dia tak memahami keikhlasan hati. Sungguh saya urut batu badan macam kat spa tu. Sampai bini saya kata, abang nak apa pun dah boleh je. Allahu Akbar. Itu baru penangan urut satu badan. Sebelum ni tak ada masa. Mana ada masa nak berurut ya? Tak ada. Jadi itu yang nak cerita je. Nak cerita apa sebenarnya ni? Nak cerita bab menjual. Jadi bila kita buat penjualan, jualan ni sama ada offline atau online, mesti saya setuju dengan Fazli tadi tu adalah memang saya nak cakap pun dengan Kak Nisa pun pagi kemarin pun saya cakap macam itu kan. Jual dulu. Jangan sebab sekarang ni orang kita ni dia takut on multi level ni macam dia takut hantu raya. Jadi kalau kita cerita menggunakan saya nak fahamkan ni, penggunaan istilah multi level kena elakkan dengan prospek. Istilah multi level. Apa dia? Agak ahli. Agak ahli, masuk ahli, marketing plan, maintain. Tu semua istilah yang kena haramkan sebutan dia. Jangan sebut. Habis tu kita buat MLM Cik Ambrus. Iya. Sabar. Masanya akan sampai. Kan? So, jual. Maknanya fokus penceritaan itu adalah untuk jualan.
Betul. Cuma je, okey, dia macam ni. Kalau dalam online, yang biasa kalau saya order barang contoh ni kan, biasa je yang saya tengok ada pernah dengar, ada banyaklah beberapa jenama produk, dia ada ejen online yang akan call bila kita tunjukkan minat, kita kata PM dan sebagainya kan. Lepas tu anda akan menerima call. Sebab bila anda klik link WhatsApp, nombor anda akan masuk dekat WhatsApp ejen berkenaan. So dia akan WhatsApp sikit je point, tapi lepas tu dia akan call. Sebab sekarang ni kan ada call unlimited ni kan, kita bayar sebulan sekali dah, prepaid pun boleh kan. Jadi unlimited call. So orang buat call. So bila call, orang akan tanya harga tu, cakap dia harga RM88, tapi kalau nak sebut 250 boleh, tapi kalau abang nak murah, abang kena beli harga borong. Jangan sebut harga ahli. Sebut harga ahli, akan berlakulah senario yang macam Fazli sebut tadi. Oh, di harga kau jam. Tak boleh. Kena sebut harga. Kalau abang nak beli murah, boleh bang. Tapi abang kena beli harga borong lah bang. Biasalah borong abang dapat murah lah. Berapa botol? 4 botol harga borong bang. Berapa kena bayar? 200.5. Sebab harga tu adalah harga ejen bang. Harga ejen untuk harga borong lah bang. Biasalah ni berniaga. Abang nak, abang dapat harga borong. Jadi bila dia dengar harga borong, aku nak macam beli borong banyak-banyak pula kan. Tak perlu memberikan penekanan untuk daftar ahli atau cerita tentang harga untuk mendapat jadi. Tak usah convince dia pun tentang jadi ahli. Tak payah convince dia pun jadi ahli. Sebab berdasarkan kajian selama 30 tahun buat MLM ni, 80%, 90% orang yang kita tanya hanya jadi pengguna saja. Dia tak berat. Tapi kita telah memberikan keuntungan kita kepada dia. Apa dia? Dia harga dia dengan harga kita sama je. Kan? Memang ada bonus. Tetapi bonus itu tidak setimpal dengan kos kita nak kena servis dia hantar barang. Sebab kebanyakannya minta kita hantar barang. Barang dia habis. Kan? Dia suruh kita hantar. Harga kita sama. Lepas tu kita harap dapat bonus. Bonus tu minyak tol kalau lemah kelang, habis kat situ je lah. Itu yang buat MLM tak kaya-kaya. Sebenarnya yang orang takut tu, bila kali pertama tu terus nak suruh jadi ahli tu kenapa? Takut orang lain kebas. Takut orang lain ambil. Betul tak? So bila takut orang lain ambil, maka nak cepat-cepat daftar. Takut nanti orang dah lagi dia datang pula orang ni. Tak pula sambil gosip-gosip, cerita-cerita. Tu bukan Kak Bai ke? Kak Bai jiran saya. Alamak, nanti diorang, kita pergi rumah jiran dia nak pergi jual produk kita. Dengar Kak Bai jiran sebelah, taja selalu. Dan bahayanya adalah ada leader yang sanggup bayar dulu. Ada. Banyak. Yang sanggup keluar duit sendiri dulu. Tak apa abang, abang kotak, tak apa saya daftarkan abang. Nanti abang ada duit, abang bayar. Banyak macam tu. Lama-lama keluarlah istilah buat multi level, duit habis. Memanglah habis. Kau punya takut orang nak tak masuk ahli dengan kau sanggup keluar duit dulu. Nampak tak? Itu kita tak nak. Kena faham satu benda. Kalau dah jadi rezeki kita, buatlah macam mana pun, dia tetap takkan lari. Faham tak? Sebenarnya yang mengikat antara dia dengan kita, bukan keahlian dia. Yang mengikat antara kita dengan dia adalah servis kita. Hubungan kita. Caring kita. Kalau kita bagi dia makan produk kita pergi hantar, tak apa berbaloi RM25, 50 sen sebotol. Tak apa, poin kita dapat lagi, boleh bonus lagi. Kan? Kita halo dia 3-4 hari sekali. Macam mana Kak Bai dah makan produk? Bagus. Tapi Kak Bai rasa badan letih. Tak apa Kak Bai, insya-Allah. Itu tanda bagus Kak Bai, jangan risau. Itu bermakna ada proses pemulihan tu. Kan? Lepas tu kalau lalu depan rumah dia visit, hantar buah. Bina relationship. Macam saya sebut,
Kalau orang customer kita itu lebih tua pada kita, buat kita macam anak, dia macam mak. Kalau dia muda sikit pada kita, anggap dia seperti adik. Jangan seperti bini, problem nanti. Kan? Kalau dia tua sikit pada kita, buat rasakan dia seperti kakak. Faham tak? Jadi kalau kita dapat transfer perasaan itu kepada customer kita, dia tak akan khianati kita, dia tak akan tinggal kita. Tapi kalau kita gagal untuk sampaikan perasaan kita, maka orang itu senang je. Pasal apa dia pergi kat orang lain padahal kita perkenalkan produk? Pasal apa? Pasal dia tak cukup ikat dengan kita. Dia tak cukup rasa dengan kita. Dan dia tak kisah pun kehilangan kita. Faham tak? Itu cerita dia. Habis tu bila nak ahli-ahli? Ahli kat dia bila dia tanya, saya ni ada beberapa soalan yang akan datang. Tak boleh ke dapat lebih murah? Cerita harga borong. Tapi kalau dia tanya pula, saya ni ada orang tanya, kalau kita tolong jual ni ada dah untung. Ada. Baru masuk cerita ahli. Melainkan kita jumpa prospek, kita dah tahu dah dia memang ahli. Kalau saya jumpa Fazli lebih dahulu daripada Wati, aku kenal dia leader MLM, aku bantai dah, suruh masuk ahli dah. Tapi tak jumpa. Dia jumpa Wati, tak apalah, bawa aku juga. Dia pun tak bernasib baik jadi downline saya. Sebab dia macam 003 lah ni. Sebab Wati nombor 2 direct sponsor saya. Dalam plan Unilevel kan lagi ramai upline kat atas, lagi bagus, dapat limpahan downline kan. Dia boleh harap saya dengan Wati je lah. Tapi khas saya dia tak boleh harap, sebab aku kan nak belajar sangat pun. Dia harap seorang. Minta maaf lah ya. Limpahan tu kurang sikit bandingkan siapa ada upline macam Kak Bai. Upline dia ramai kat atas tu. Dalam plan Unilevel. Seronok sedap. Tak boleh kontrol plan Unilevel ni. Macam tu lah flow dia kan. Jadi sebenarnya indah multi-level ni ianya berkaitan dengan ukhuwah, silaturahim, caring dan sebagainya. Alright Kak Bai? So, Okay. jadi jiwa tu kurang. Macam Abang Rosli juga kurang jiwa. Tapi Abang Rosli lebih kurang dia sebenarnya persembahan Abang Rosli dengan Kak Bai ni. Kesungguhan itu best. Fakta cantik. Cuma jiwa saja belum dilunakkan lagi. Tak apa, lunakkan lagi. Banyakkan dengar video-video doktor-doktor tu supaya dapat berjiwai dengan lebih lagi. Kalau rasa tak cukup jiwa lagi, kena pergi duduk masjid pukul 2 pagi lah. Relax kat situ. Tak tahu apa masalah dengan hati kita kan. Tak boleh nak jiwa kan. Boleh, okay. Jadi itu ada banyak panjang nak cerita ni. Sebenarnya tak apa, banyak kita boleh belajar lepas ni banyak lagi. Jadi itu je sebenarnya yang saya nak kongsikan pada malam ni. Dah dekat 11.30. Gila ni. Jadi apa ni, tuan-tuan dan puan, malam esok siapa? Giliran siapa? Ustaz Azman minta dikecualikan sebab dia nak kena masuk sekolah balik. Bukan dia baru nak belajar, tak, dia cikgu ustaz kat sekolah. Jadi rusak dah pagi. Dia pun nak kena pergi sekolah dan sebagainya. Lepas tu internet dia pun tak berapa nak clear. Kalau dia buat presentation pun kita tak boleh dengar. So, siapa yang nak ambil tanggungjawab pada besok? Siapa berani? Kak Lisa, berani tak? Lah besok tahu lagi. Tak Besok. tahu. Ada boleh. Kak Latif. Boleh? InsyaAllah. Boleh? InsyaAllah. Are you sure? Cuba. Tak nak Okay, cuba. cuba. Tak nak cuba-cuba ni, bukan cobaan lagi. Ni betul-betul ni, betul-betul. 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 Okey, malam esok kita akan bersama Akan dengan besok. Kak Nisa untuk dia membentangkan. Saya kan kenal Kak Nisa ni waktu saya pergi buat ceramah dekat Center Miko dulu ni. Center Miko kan kita jumpa kan? Kak Nisa datang situ kan? Ya. Memang honestly Kak Nisa, saya tengok Kak Nisa boleh ke Kak Nisa ni nak jadi leader ni. Tapi hari ini Kak Nisa membuktikan pada saya tanggapan saya salah. Dia antara leader penggerak di Kelantan yang paling aktif sekali. Antara yang paling aktif sekali.
Maknanya dia tak peduli pun apa orang kata, dia tak peduli otai tak otai, leader tak leader, dia penting dia buat kerja dia. Dia buat kerja dia. Buat apa yang patut. Kan? Orang lain bagi alasan internet tak ada lah semua, dia okey je, ada je. Boleh je buat. Bukan nak muji, nak bagi keyakinan untuk malam esok sebenarnya. Lepas tu saya kata Kak Lisa ni suka menjual, banyak menjual. Saya nak cerita sikit sebelum kita berakhir, 5 minit last. Ada beberapa kejadian yang saya tarik yang berlaku pada Kak Lisa. Kemarin Kak Lisa berhubung saya buat video call untuk coaching. So bantu coaching anak dia. Dan saya pelisian. Macam tadilah saya sebut banyakkan menjual. Sebab bila kita menjual untuk runcit. Kalau kita dapat jual Bicolin atau Stivista RM25.50 kalau kita beli set premium dan kita key in atas repurchase, maka kita akan dapat bonus 30% atas 100 BB setelah kita tolak 50 BB pertama pergi binary. Betul? Duit itu lagi banyak daripada penat bercerita menaja orang. Duit itu lagi banyak, pendapatan itu lagi banyak berbanding dengan menaja orang. Kan? Okey, satu. Dan yang terjadi adalah waktu saya bercakap dengan satu customer Kak Lisa yang dia orang Sarawak kan, tapi kerja kat Australia, lepas tu dia terperangkap COVID, dia duduk dekat Pasir Tumbuh kan. Dan dia menjual. Dia datang, dia beli sekotak kopi, dia pergi jual. Betul kan? Kak Lisa? Betul. Dia pergi jual. Tapi dia tak masuk ahli. Dan saya sebut dalam video call dengan anak Kak Lisa, saya kata, orang tak nak masuk ahli, biarkan dia tak nak masuk ahli. Point dia tu, kita tak boleh bagi point kat dia sebab dia tak ada tapak untuk key in point. Yang ada tapak kita. Point itu boleh tukar duit. Ambil lah kat kita. Apa terjadi? Ustaz Azman datang, bantu terangkan, lepas tu dan Kak Lisa pun terangkan. Ini dia dapat keluar modal 420. Padahal dia tunggu duit anak dia tu. Tapi dapat usahakan ada duit. Dan dia memang suka menjual. Itu yang salah satu video yang saya masukkan di dalam grup Facebook tadi tu. Yang banyak manusia tak pakai baju tadi tu. Betul. Daripada situlah dia ada timbul keyakinan dia dapat jual. Tu hari ni dia ambil satu set kopi, Bilife Coffee kan. Kopi dengan B-Mind kan. Kopi dengan B-Mind. Dia bayar 420. Kak Lisa kata dah jual berapa? Dah jual 10 kotak. Berapa kotak? Dah ada 3 tu. Tinggal 3 kotak. Daripada 15 kotak, ambil pagi tadi 15 untuk set keahlian, untuk daftar ahli. Malam ni tinggal 3 kotak. Dia dapat jual 12 kotak. Jadi kalau orang kata formula saya 10 kotak saudara kopi tak boleh berjaya, kenapa dia boleh buat? Dia boleh buat. Dan kalau hari-hari dia boleh konsisten macam tu, ribu lah income daripada bulan yang pertama. Kan? Dan dia sebut kan, kalau macam ni tak balik Australia pun tak apa lah. Dia cakap macam tu. Kalau Australia pun tak apa dah. Nak pesan satu benda je. Yang pertama, jangan fikir kita leader ke tak leader ke. Kalau kita buat dengan hati yang ikhlas, kita buat je, tak payah fikir orang, Allah mesti hantar orang. Ahli leader yang baik ni Allah yang hantar kat kita. Tak payah fikir, tak payah mana nak cari. Buat je kerja kita, Allah yang hantar. Nanti esok saya nak suruh di akhir rancangan saya nak dengar Kak Lisa kongsi macam mana Kak Lisa dapat ahli ni. Padahal dia adalah pengguna, daripada pengguna dia jual sikit-sikit, semangat, momentum semangat. Hari ni dia join ahli pagi tadi, dah habis dah. Tinggal 3 kotak je daripada 15 kotak. Bayangkan. Maknanya apa? Allah hantar pada Kak Lisa orang yang betul-betul nak buat tanpa banyak songeh, tanpa banyak alasan. Macam ni lah yang kita nak. Buat je kerja, tak payah fikir. Yang datang dan jumpa kita kalau banyak alasan, banyak tu orang tak puas hati dengan orang tu, tak puas hati dengan orang ni, masih fikir pasal masalah, maka yang akan datang kepada dia adalah masalah. Tapi kalau fikir tentang nak buat berniaga, nak buat betul-betul, tak payah fikir apa orang kata, buat je, pasti bisnes yang baik yang akan datang pada kita. Itu fitrah. Dah cukup dah. Kena berhenti 11.33 dah.
Walau ni saya tengok pakat-pakat tahan mulut tak mau menguap. Aku tahu lah tu. Kan? Jadi jadi insya-Allah. Saya cuba nak bercakap satu je. 2 minit. Okey. Besok siapa yang ada iPhone, Abang Rosli ada iPhone. Pukul berapa Abang Rosli free? Sebab saya nak interview Abang Rosli melalui live Facebook. Besok ada masa tak? Tak ada masa tak apa. Kalau ada masa saya nak ambil masa untuk live interview di mana saya akan masuk dekat Facebook secara terbuka. Dalam Sifu Niaga tu ada 5,000 prospek dalam tu, di mana saya akan cerita tentang peluang perniagaan yang ada dalam Istiaman Heights dan saya akan jemput salah seorang rakan niaga. Malangnya untuk invite guest mesti guest yang ada iPhone. Siapa ada iPhone? Tak ada. Tak ada eh? Tak ada. Abang Rosli je. Abang Rosli esok free tak? Memang tak free, tapi bila live tu nak live kan bagi tahu lah, luangkan sikit masa. Tak kisahlah pukul berapa. Kau macam mana? Ya. Okey. Baik. Esok standby untuk guest yang pertama. Tapi dalam masa yang sama saya akan belajar macam mana nak streaming daripada Instagram ke Facebook. Jadi Instagram semua orang boleh masuk kan. Jadi kita live dekat Instagram, dia akan streaming ke Facebook. Itu bagi saya masa sikit saya nak belajar. Jadi semua orang boleh join. So terima kasih banyak kepada semua. Dan kita sambung balik esok 9.45 malam. Kita bagi sokongan pula kepada Kak Anissa. Dan satu tepukan kepada Kak Bai atas komitmen dan inisiatif yang baik yang telah diberikan. Mudah-mudahan Kak Bai akan sukses lepas ni. Alhamdulillah, insya-Allah. Saya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.